Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan mengupas isu tentang krisis etnik. Myanmar mempunyai 137 bilangan etnik dan masyarakat Rohingya merupakan salah satu daripada etnik tersebut. Warga Rohingya berasal daripada negeri Arakan Barat di Myanmar yang berdekatan dengan sempadan Bangladesh. Pada abad ke-9 hingga abad ke-14, pedagang Arab yang datang berdagang ke Arakan telah menyebarkan agama Islam kepada etnik Rohingya. Etnik Rohingya adalah kelompok etnik minoriti Muslim dan merupakan agama yang terbesar selepas agama Buddha. Pertama, kewarganegaraan. Etnik Rohingya Muslim berbeza dari etnik lain di Myanmar dan etnik ini tidak diiktiraf kewarganegaraannya. Etnik Rohingya moden terdiri daripada Chittagonian Bengalis, yaitu Bengali. Menurut Perlembagaan Myanmar, hanya keturunan Bengali dan anak mereka yang memasuki Myanmar sebelum kemerdekaan sahaja yang akan diiktiraf kewarganegaraannya. Warga Rohingya ditindas dan dikatakan menyalahi undang-undang kerana datang ke negara Myanmar sebagai pendatang asing tanpa izin selepas pemerintah kolonial British. Seterusnya, faktor diskriminasi agama. Negara Myanmar mengamalkan konsep asimilasi di mana penduduknya mengamalkan satu bangsa dan satu bahasa. Warga Rohingya dipaksa untuk menganut agama Buddha, namun warga Rohingya tetap dengan pendirian untuk diberi kebebasan beragama. Oleh itu, penganut Buddha telah pun menindas dan juga menyiksa warga-warga Rohingya. Mereka dilarang mendirikan solat berjemaah di tempat umum. Masyarakat Myanmar juga tidak mengambil perhatian terhadap etnik Rohingya, di mana masjid-masjid tidak pernah diperbaiki. Golongan Buddha juga membakar rumah penduduk Rohingya jika mereka ingkar dengan arahan yang ditetapkan. Selain itu, wanita-wanita Islam Rohingya di sana tidak dibenarkan sama sekali memakai hijab. Faktor seterusnya, penafian hak. Ahli sejarawan Burma menyatakan bahawa suku etnik Rohingya belum pernah wujud dalam sejarah Burma. Mereka juga telah memadam sejarah sebenar kedatangan etnik Rohingya di Myanmar pada kurun ke-19 dengan menyatakan bahawa etnik Rohingya hanya wujud setelah tahun 1950 dan belum pernah wujud sebelum ini. Oleh itu, pemerintah Burma telah menolak kewarganegaraan etnik Rohingya. Kesan-kesan terhadap politik. Sistem politik dan undang-undang yang dikenakan terhadap warga asing akan berubah. Hal ini kerana berlakunya kebanjiran pelarian etnik Rohingya yang tidak terkawal dan cukup membimbangkan. Selain itu, kerajaan Myanmar meluluskan undang-undang Citizenship Law yang bersifat perkauman agama dan penuh diskriminasi. Sebanyak 135 etnik yang diiktiraf oleh kerajaan Myanmar sebagai warga negara kecuali etnik Rohingya. Seterusnya, kesan terhadap ekonomi. Penindasan etnik Rohingya telah mengakibatkan kehidupan masyarakat Muslim di Myanmar menjadi miskin dan mundur. Cukai dan bayaran yang tidak berpatutan serta membebankan telah dikenakan kepada golongan ini. Contohnya, dengan mengenakan cukai yang tinggi bagi mereka yang ingin berkahwin dan mendaftar segala keperluan dan kelahiran anak-anak. Seterusnya, kesan terhadap sosial. Etnik Rohingya tidak memiliki kebebasan untuk menjalankan ajaran Islam dengan aman dan damai. Selain itu, isu perkauman di negara tersebut juga semakin meningkat. Tentera Myanmar telah merobohkan masjid dan madrasah untuk dijadikan pejabat tentera, manakala tanah perkuburan pula ditukar menjadi padang ragut khinzir dan umat Islam dilarang mengerjakan haji sama sekali. Namun, yang menjadi persoalan, sampai bilakah krisis ini akan berlanjutan? Apakah solusi terbaik bagi menangani krisis ini? Saya akan mengupas isu ini pada video yang akan datang. Terima kasih kerana menonton.